Hai, saya Zariha Hassan, your friendly scriptwriter. Apa khabar semua? Saya harap semuanya berada dalam keadaan baik. Kita masih lagi berada dalam situasi PKP, masih lagi terkurung, tak dapat keluar bekerja, dan saya harap kita semua dapat bersabar dan sama-sama kita berjuang agar virus COVID-19 ni akan dapat segera dinyahkan daripada negara kita tercinta. Dan saya mengharapkan supaya kita semua dapat segera mendapat vaksin bagi membolehkan sistem tubuh kita berupaya melawan virus yang begitu, what we call it, invisible enemies. So, sebagaimana yang telah saya janjikan, bahawasanya saya akan uploadkan video untuk menceritakan pengalaman-pengalaman saya sepanjang tempoh 33 tahun saya berkarya. Dan juga saya harap video ini akan dapat memberi manfaat kepada, terutamanya kepada mereka yang akan memulakan proses kerjaya sebagai seorang penulis skrip. Sebelum saya teruskan video ini, saya ingin nyatakan bahawasanya ini bukan satu video yang akan mengajar anda atau memberi kursus penulisan kepada anda. Sebaliknya, ia adalah satu perkongsian peribadi saya sepanjang tempoh perjalanan saya, bermula daripada saya tidak tahu apa-apa dalam dunia penulisan skrip, sampailah saya menjadi seorang penulis skrip yang boleh dikatakan berjaya di negara kita, dan saya telah memenangi beberapa award penting. Okey, saya mula berkarya pada usia 17 tahun. Saya mula-mula saya akan bercerita mengenai pengalaman saya sebagai bagaimana saya bermula sebagai seorang penulis. Actually, I was born in Thailand, dan saya bila saya balik ke Malaysia pada usia saya 12 tahun, saya tidak begitu mahir dalam bahasa Melayu, dan salah satu daripada cara untuk saya memahirkan bahasa Melayu ialah membaca dan juga membaca banyak buku-buku dalam bahasa Malaysia. Maksudnya semasa saya berada di Thailand dulu, saya bersekolah 100% dalam bahasa Thai, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 3, dan sebagai seorang actually my parent is both of them is Malaysian, but dia bekerja di sana, dan saya lahir di sana, dan saya masuk ke sekolah kebangsaan di sana, sekolah Thai, and then tetapi because saya ini orang Melayu dan warga negara orang Malaysia, maka ayah saya telah hantar ambil masa setiap hari selain daripada sekolah biasa, daripada pukul 9 sampai pukul 3 petang. Daripada pukul 5 sampai pukul 7 saya dihantar ke sekolah belajar bahasa Melayu. Tetapi bahasa Melayu di sana mereka tidak begitu titik beratkan pada penulisan rumi, tetapi mereka lebih kepada tulisan Jawi. So maknanya saya tahu berbahasa Melayu, tetapi lebih kepada dialek, because my parent daripada Kelantan, so lebih kepada dialek Kelantan, dan buku-buku rujukan saya pun kebanyakannya dalam tulisan Jawi. Apabila saya balik ke Malaysia, bapa saya telah masukkan sekarang saya ke sekolah agama Arab. So saya terpaksa mengambil inisiatif belajar bahasa Melayu, baca banyak buku, baca majalah, baca dalam tulisan rumi untuk membolehkan saya catch up the syllabus in Malaysia punya sekolah. And then salah satu daripada cara saya nak mahirkan bahasa tulisan rumi saya, ayah saya telah berikan saya Dewan Siswa. So melalui Dewan Siswa itu saya baca cerpen, saya baca tulisan-tulisan karya-karya orang lain, dan tercetus di hati saya bahawasanya aku punya banyak cerita, banyak yang ingin aku nyatakan, yang ingin aku aku banyak cerita dan aku nak bercerita. Bagaimana caranya untuk aku bercerita? Saya mula tulis cerpen. Saya tulis cerpen dan saya hantar kepada Dewan Siswa, dan karya itu diterbitkan dalam bentuk cerpen. You just imagine that my first baby of cerpen disiarkan di Dewan Siswa, dan saya dapat bayaran RM60. I'm so happy. And then saya bagi tahu ayah saya, dia kata, okay, saya dah excited. Dia cakap, ayah saya bagi galakkan supaya saya terus berkarya. Dan kemudian pada tahun 1985 saya diundang untuk
melalui menyertai satu program anak angkat Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Minggu Remaja, tapi tahun itu saya tak boleh pergi sebab saya terpaksa buat persiapan untuk mengambil SPM, dan ayah saya pun tak galak saya pergi. And then pada tahun berikutnya saya diundang lagi, and then saya pergi, and then di situlah saya mula belajar secara lebih sistematik untuk menjadi seorang penulis. And then saya ingat lagi mentor saya ketika itu adalah Bapa Ali Majud, dan dia ajar basic untuk menjadi seorang penulis cerpen. Tapi because saya ni baru sangat lagi belajar bahasa Melayu, dan saya tidak begitu mahir mengenai susun kata, melankolik, lenggok bahasa semua, dan saya perlu mengambil satu langkah bagi membolehkan saya terus berkarya, tetapi saya tidak memerlukan bahasa yang melankolik, bahasa yang berbunga-bunga. And then satu cabang yang saya rasa saya boleh, because I'm the good storyteller, tetapi saya tidak boleh meluahkan melalui tulisan atau melalui publish ada bahan bercetak. And then satu hari seorang kawan bagi tahu saya bahawasanya dia tulis skrip drama radio di radio tempatan, radio RTM Kota Baru. Dan saya tanya dia macam mana ya nak masuk nak buat skrip, and then dia bagi saya satu contoh skrip drama radio, and start from that saya tulis skrip drama radio, tetapi saya tak hantar pada radio televisyen Kota Baru, tetapi saya terus ke Kuala Lumpur melalui satu rancangan kanak-kanak 15 minit yang tajuk program itu Injit Semut. So bila program skrip pertama saya disiarkan, saya ingat lagi tajuk skrip saya yang pertama disiarkan itu ya, Semut Merah Semut Hitam. Itu the fighting, cerita itulah mengenai fighting two group of ants, yang satu yang semut merah, satu grup semut hitam. So mereka berebut sebiji coklat untuk membolehkan komuniti mereka itu dapat makan sepanjang tempoh musim hujan. So apabila saya program itu disiarkan, dan saya I was surprised. Mungkin mereka di RTM ataupun di drama di RTM nampak bahawasanya budak ni ada talent, and then saya masa itu pun baru habis SPM. And then pada tahun 1988 saya diundang untuk mengikuti kursus penulisan skrip drama radio di Institut Penyiaran Tun Abdul Razak ataupun IPTA. Dan saya sangat terkejut sebab saya selalunya apabila nak ikuti kursus macam tu, selalunya mereka yang telah menghasilkan karya-karya hebat dah dapat masuk tulis panggung RTM, panggung drama di slot radio, tapi saya hanya tulis satu skrip Injit Semut. Dan apabila saya sampai pun mendaftar diri untuk mengikuti kursus itu pun, drama Injit Semut saya pun masih belum siar lagi. Bila saya pergi, saya introduce myself macam tu, dan penerbit kata, oh you yang tulis Injit Semut, semut merah semut hitam. Saya cakap yes. And then lepas pada tu saya tidak menulis lagi, dan saya terus berkarya. Dan saya harapkan apa yang saya cerita ini akan menjadi satu platform yang berguna kepada mereka yang nak mencuba. Sebab kalau kamu bermula daripada seorang penulis skrip drama radio, you akan mempunyai satu kelebihan bahawasanya kamu sudah bermain dengan dialog, kamu punya highly imagination. Sebab radio ini satu kelebihan dia, drama radio ini satu je kelebihan dia ialah kamu boleh berada di mana-mana saja lokasi, di planet Mars, di bulan, di bintang. Sebab tinggal lagi kamu kena pandai evaluate macam mana kamu nak developkan location itu. So developkan untuk gambarkan melalui dialog. Maknanya apabila kita sudah menulis menjadi seorang penulis skrip drama radio yang bagus, kita telah menguasai satu elemen penting di dalam drama, iaitu menguasai dialog. Okey, sekian saja untuk kali ini video saya. Kita jumpa lagi di video akan datang. Hai, bye.